Assalamualaikum, nama saya Nurul Afika binti Abdul Ghaffar, nombor matrik C20A1583. Pada pembentangan pada kali ini, saya akan membentangkan tentang peranan UNESCO dan juga ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Ini adalah logo UNESCO dan ICOMOS. Pendahuluan. Definisi warisan budaya ialah sebuah peninggalan artifak fizikal dan ciri tidak ketara hasil daripada sekelompok masyarakat yang diwarisi daripada generasi terdahulu, dikekalkan dan mewariskannya kepada masyarakat serta dipelihara warisannya untuk generasi yang akan datang. Warisan-warisan ini termasuklah warisan ketara dan juga warisan tidak ketara. Warisan ketara ialah warisan yang dapat dilihat dan dipegang sama ada statik atau mudah alih, manakala warisan tidak ketara ialah ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan juga budaya, bahasa dan persuratan. Seterusnya ialah latar belakang UNESCO. UNESCO atau UN Educational, Scientific and Cultural Organization ialah sebuah agensi daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan pada tahun 4 November 1946. Sebanyak 195 negara telah menyertai UNESCO untuk menyumbang dan mendapat penjagaan dalam bidang pendidikan, sains dan juga kebudayaan yang sememangnya memberi banyak kelebihan. UNESCO berpusat di Paris dengan mempunyai sebanyak 50 pejabat setempat dan beberapa institusi yang diwujudkan di seluruh dunia. UNESCO mempunyai banyak program, namun terdapat 5 program utamanya, iaitu pendidikan, sains semula jadi, sains manusia dan sosial, kebudayaan dan komunikasi dan maklumat. Selanjutnya, latar belakang ICOMOS. ICOMOS atau International Council of Monument and Site bermaksud majlis antarabangsa yang bersandarkan kepada monumen dan tapak dan merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang turut berperanan untuk memberi nasihat kepada UNESCO berkenaan dengan pemeliharaan dan juga pengurusan warisan budaya. ICOMOS ditubuhkan pada tahun 1965 di Venice, Itali, yang tercetus hasil daripada Piagam Venice 1964. Kita beralih pula kepada peranan-peranan UNESCO. Peranan yang pertama adalah dengan mempromosikan tapak warisan dunia kepada masyarakat dengan memberi pengiktirafan kepada warisan mereka. Tapak warisan yang dipromosi oleh UNESCO akan membantu sesebuah negara itu untuk lebih mementingkan dan menitikberatkan tentang pemeliharaan dan penjagaan warisan mereka. Tambahan pula, pengiktirafan UNESCO dalam memberikan promosi kepada negara akan dapat menunjukkan kesungguhan sesebuah negara itu dalam mewujudkan keseimbangan di antara pemeliharaan bangunan-bangunan, monumen-monumen serta alam sekitar. Sebagai contoh, di Malaysia, terdapat banyak warisan-warisan sejarah dan tapak bersejarah seperti Kota Melaka yang merupakan kota yang syarat dengan sejarah seperti peninggalan kota Formosa. Warisan budaya tidak ketara yang turut diiktiraf oleh UNESCO ke Malaysia adalah seperti Mak Yong, Dondang Sayang, Silat dan Songket, manakala upacara Wang Kang diangkat bersama negara China dan pantun juga diangkat bersama Indonesia. Peranan yang kedua ialah memberi pendidikan dan menyediakan kepakaran ke negara-negara di bawahnya. UNESCO menekankan 4 tonggak utama, iaitu belajar untuk menguasai ilmu, belajar untuk menguasai kemahiran, belajar untuk menjadi insan berguna dan yang terakhir adalah belajar untuk harmoni dan bekerjasama. Belajar untuk menguasai ilmu adalah faktor pembelajaran utama yang pada asasnya manusia perlu belajar untuk memahami setiap perkara yang dipelajarinya. Sebagai contoh, menguasai ilmu dalam bidang warisan budaya akan membolehkan seseorang individu itu untuk lebih peka mengetahui perkara yang perlu dilakukan jika terdapat sebarang masalah, faham akan kepentingan menjaga, memelihara dan memelihara warisan budaya ketara dan tidak ketara agar kekal dan tidak pupus. Tonggak yang kedua iaitu belajar untuk menguasai kemahiran dan berkomunikasi, berpasukan dan menyelesaikan masalah yang dapat diaplikasikan dalam bidang pekerjaan. Belajar untuk menjadi insan berguna adalah berfokus kepada peranan pendidikan yang harus menyumbang kepada pembentukan insan secara menyeluruh dari segi fizikal, intelek, rohani, emosi, kepekaan dan penghargaan estetika, manakala tonggak terakhir adalah belajar untuk harmoni dan bekerjasama, iaitu semua negara perlu menjalankan hubungan yang baik agar pendidikan dan pembelajaran mengenai ilmu dapat dijalankan secara dua hala. Peranan ketiga ialah kebebasan bersuara. UNESCO menyedari bahawa kebebasan bersuara amat penting bagi sesebuah negara untuk mempertahankan, memelihara dan menjaga warisan budaya di negara mereka. Kebebasan bersuara bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi dengan menyatakan usul dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hak kebebasan bersuara biasanya akan disiarkan melalui akhbar-akhbar. Sebagai contoh, UNESCO memberikan kebebasan hak bersuara dengan mengisytiharkan bahawa setiap akses di internet adalah berasaskan kepada hak asasi manusia, terbuka dan boleh diakses oleh semua.
Peranan UNESCO yang terakhir ialah dengan mengangkat khazanah warisan-warisan budaya ketara dan tidak ketara. Perkara ini dapat dibuktikan apabila sehingga tahun 2006, UNESCO telah mengangkat 830 buah tapak yang telah disenaraikan sebagai tapak warisan dunia yang terdiri daripada 644 tapak bagi kebudayaan, 162 tapak bagi kawasan semula jadi dan 24 tapak pula adalah bagi ciri bercampur. Kriteria yang ditekankan oleh UNESCO untuk mengangkat khazanah warisan keperingkat antarabangsa ialah mesti mempunyai nilai sejagat yang luar biasa dan sekurang-kurangnya mempunyai satu daripada kriteria utama yang disenaraikan. Kriteria utama itu ialah yang tergolong dalam kategori budaya atau kategori alam. Kategori budaya ialah melambangkan maharkaya yang mencerminkan daya kreatif dan kecergasan manusia beserta nilai berpengaruh secara signifikan kepada budaya. Kategori alam pula mengandungi fenomena alam luar biasa yang unik atau memiliki keindahan alam dan nilai estetika. Seterusnya ialah peranan ICOMOS. Peranan pertama ialah dengan membantu UNESCO dalam urusan menyemak semula permohonan dan pencalonan tempat bersejarah yang dimohon. Hal ini kerana UNESCO dan ICOMOS kedua-duanya bertindak sebagai badan yang menjadi warisan budaya. ICOMOS akan menyemak semula senarai yang membuat permohonan untuk diiktiraf. Hal ini adalah bagi memastikan senarai permohonan yang dimohon itu mematuhi syarat yang telah ditetapkan untuk mendapat pengiktirafan. Melalui bantuan ini, senarai permohonan akan dapat disemak dengan lebih teliti dengan adanya bantuan ICOMOS untuk memelihara semula permohonan agar keputusan yang akan dibuat tidak disoal dan ditolak. Kedua, menetapkan etika yang perlu dipatuhi oleh semua negara anggota agar tapak warisan yang diiktiraf oleh UNESCO dipelihara dan dikekalkan tanpa merosakkan mana-mana nilai sejarah yang ada pada tapak atau warisan budaya itu. Etika-etika yang terdapat dalam piagam ICOMOS yang pertama adalah tidak dibenarkan dibuat sebarang pengubahsuaian pada susun atur dan hiasan pada sesebuah bangunan bersejarah. Yang kedua, tidak dibenarkan membina, meroboh dan mengubahsuai mana-mana bahagian bangunan bersejarah yang boleh mengubah bentuk dan warna bangunan bersejarah tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak dibenarkan mengalih sebahagian atau keseluruhan bangunan bersejarah tersebut kecuali dengan tujuan untuk melindunginya. Peranan ICOMOS yang ketiga untuk memelihara warisan budaya adalah dengan menggalakkan negara anggota menandatangani Konvensyen Dunia. Konvensyen ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara warisan budaya tidak ketara yang diiktiraf oleh UNESCO dan ICOMOS sebagai khazanah yang penting. Setiap anggota negara yang menandatangani Konvensyen Dunia ini adalah berpihak kepada UNESCO dan ICOMOS. ICOMOS mengiktiraf kewajipan kepada setiap negara anggota untuk memastikan pengenalan, perlindungan, pemeliharaan, pembentangan dan penghantaran kepada generasi akan datang diteruskan. Peranan terakhir dan keempat ICOMOS dalam memelihara warisan budaya adalah dengan mengumpul ke semua pakar pemeliharaan dari seluruh dunia untuk membincangkan tentang penjagaan warisan budaya. Cara untuk memelihara selain turut berfungsi untuk saling bertukar pendapat bagi mendapatkan penyelesaian yang paling sesuai. Sebagai contoh, mengadakan forum perbincangan antara pakar-pakar dalam bidang konservasi untuk mendapatkan kata sepakat dalam bidang penjagaan warisan budaya di seluruh negara. Perbincangan ini boleh mendapatkan langkah yang terbaik yang perlu diambil oleh sesebuah negara bagi mengekalkan khazanah warisan negara mereka. Secara kesimpulannya, UNESCO dan ICOMOS kedua-duanya merupakan organisasi penting yang menjaga, memelihara dan menyediakan pelbagai cara untuk memastikan warisan budaya di setiap negara dapat dijaga dengan baik tanpa ada pemusnahan yang berlaku terhadap warisan yang syarat dengan sejarah. Usaha organisasi ini dalam membantu memberikan pertolongan yang berkaitan dengan warisan dan menjadi badan yang dirujuk merupakan usaha yang sangat baik dilakukan oleh mereka. Oleh itu, setiap negara perlu menggunakan peluang dan kesempatan yang ada untuk menjaga warisan budaya mereka dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana adanya badan-badan yang ditubuhkan khas untuk memberi panduan dan nasihat kepada warisan budaya bagi mengekalkan khazanah negara mereka. Sekian, terima kasih.